Negeri Sembilan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para immah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah kita berada pada muka surat 80, iaitu tentang Bahsul Masail yang diadakan pada 2013 bulan April, Jumadil Awal, di Mahat Mustafa Ulu Tamu dengan judul Memberi Najis kepada Ternakan. Memberi najis kepada ternakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi amin. Penternakan ayam dan ikan adalah antara industri yang penting di Malaysia kerana kedua-duanya boleh dikatakan seperti makanan asasi bagi rakyatnya. Jadi peternakan ayam dan ikan ni adalah industri yang penting di Malaysia kerana kedua-duanya boleh dikatakan seperti makanan asasi bagi rakyatnya. Bagi kebanyakan penternak, keuntungan adalah perkara yang paling utama. Jadi bagi kebanyakan peternak, keuntungan adalah perkara yang paling utama. Antara perkara-perkara yang biasa mereka lakukan untuk meningkatkan keuntungan dan menjimatkan kos adalah menyuntik ayam dengan enzim khinzir untuk menggemukkan dan mempercepatkan pembesaran. Jadi biar cepat besar ni, jadi dicucuk dengan enzim khinzir. Secara sains dia macam mana, dan tak tahulah macam mana, tapi ini soalannya. Memberi makan dedak import yang lebih murah yang dikatakan diproses dari bahan-bahan yang najis. Okey. Membuang benda-benda najis, bangkai, organ dalaman, tahi dan sebagainya ke dalam kolam dan sangkar ikan sebagai makanan. Soalan pertama, halalkah daging ayam yang telah disuntik enzim tersebut? Pendapat A, tafsil. 1. Berlaku perubahan warna, bau, rasa pada daging. Halal bersama makruh. Maksud dia hukum dia halal tapi makruh. Kedua, tafsil kedua, tidak berlaku perubahan warna, bau, rasa pada daging. Hukum dia halal, tak ada makruh. Ini. Yang pertama halal tapi makruh. Yang kedua halal. Ini binatang di darat, tuan-tuan. Ini binatang di darat. Ayam, kan? Daging ayam. Justru pendapat A itu haram pun tak, kan? Bila berubah sekalipun hukum dia makruh menurut pendapat A. Lalu rujukan dia kat mana? Nihayatul Muhtaj, juz 6 sahifah 191. Nihayatul Muhtaj ni Imam Romli yang kalam. Tadi lupa nak khabar selamat hari raya Mak Zee Batin. Dah sebulan tak jumpa. Okey, qauluhu, kata-katanya, wa idza dhahara taghayyurul lahmil jalalah. Jalalah ni binatang lah, sejenis binatang. Min ta'min aw launin aw rihin wa man iktasara 'ala al-akhir arada al-ghalib wa hiya akilatul jallah bifathil jim ay najasah kal adharah hurima kasairi ajsa'iha wa ma tawallada minha ka bidha wa labaniha wa yukrahu it'amu syatin ma'kulan najasatan wa qila yukrahul jalalah qultu al asahu yukrahu wallahu alam. Ya ini li'anna an-nahya li taghayyiril lahmi fala yaqtadi tahrimuha kama law nadina al-lahmu al-mudhakah aw bidha, yani wa yukrahu rukubuha min ghairi ha'ilin wa yanbaghi kama qalahu al-bulqini, yani ta'adda al-hukmu ila sya'riha wa sufiha suf al-munfasil fi hayatiha. Qala Zarkashi wa dhahiru ilhaqu waladiha biha ila akhirih. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu apabila zahir perubahannya daging jalalah
haruma maka haram. Itu ibarat dia dalam kitab Minhajul Talibin. Tapi dia syarahkan kat sini. Min ta'min sama ada berubah dari segi rasa, warna dan bau. Okay. Wa man iktasara alal akhir, barang siapa yang mencukupkan pada bau sahaja, iaitu ingin al-ghalib, iaitu yang banyak, yang ghalib adalah yang memakan jallah, iaitu najis, maka dia haram seperti anggota-anggota yang lain dan apa yang terlahir darinya seperti telur, susu, dan dimakruhkan memberi makan kambing memakruhkan memberi makan kambing yang dimakan najis, lebih kurang macam tu. Wakila yukrahu, menurut satu kil kaul lemah dimakruhkan jalalah, itu matan. Lepas tu kultu tu kata matan juga. Imam Nawawi kata, Imam Nawawi dia bagi feedback dia, aku berpendapat al-asah yang paling sahih yukrahu, dimakruhkan saja, tak jadi haram. Wallahu alam. Jadi apabila daging itu berubah, maka hukum dia makruh sahaja. Wallahu alam. Ini kata Imam Nawawi. Dan disyarahkan oleh Imam Ramli, li anna nahya li taghairil lahmi fala yaqtadi tahrimaha. Kerana larangan itu apabila berlaku perubahan kepada daging tersebut, maka ia tidak membawa atau menyebabkan hukum menjadi haram. Seperti halnya contoh dia dagingnya bau basin ke, daging yang disembelih bau basin ke, atau telur dia berubah ke, macam itulah. Natin tu basin. Kan bahasa Negeri Sembilan kan? Tak tahu lah bahasa Indonesia basin. Bau basin. Tak tahu bahasa Melayu dia apa. Nah ini contoh dia. Jadi yang sahih al-asah hanya makruh. Kalau tidak berlaku perubahan, halal. Okay. Pendapat B, tafsir. Berlaku perubahan warna, bau, rasa pada daging, khilaf. Al-asah halal bersama makruh. B, al-muqabilul asah, lawan kepada asah, makruh tahrim. Jadi bila dia kata haruma mungkin makruh tahrim, tapi kita tengok syarah. Yang kedua, tidak berlaku perubahan warna, bau, rasa pada daging, halal tanpa makruh. Ini pendapat kelompok B. Majmu' Syarah Muhadzab ada dua ibarat dia. Qala musannif, iaitu Imam Syairazi, wa amma ta'iru fa innahu yahillu minhu na'amah liqaulihi wa yahillu lahum at-tayyibat wa qadat as-sahabah fiha bi budnatin fadalla ala annahu saydun ma'kul ila akhiri wa yahillu lahum at-tayyibat. Ni halal, ni tak ada lahmad dajaj, ni halal untuk makan ayam. Okey, ini hanya berkenaan berkenaan daging ayam halal, ini tak ada masalah. Ibarat yang pertama ini tak ada kena-mengena. Lalu dia kata qala wa yukrahu aqlu jalalah, dimakruhkan, kata-kata Imam Syirazi dalam kitab Muhadzab, dimakruhkan makan jalalah, wahya allati aksara akluha al-adharah, iaitu binatang yang membanyakkan aklaha al-adharah, iaitu dia memakan benda-benda yang kotor. Min naqatin, sama ada binatang tersebut itu adalah unta atau sapi, lembu atau kambing atau ayam atau benda-benda lain lah. Kerana seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas, sesungguhnya Nabi SAW naha, iaitu melarang daripada, iaitu mengambil susu daripada binatang jalalah. Lalu dia kata wala yahrumu akluha, tidak haram memakannya, li'annahu laisa fihi akthar min taghayyuri lahmiha,
kerana tidak ada padanya yang banyak daripada perubahan dagingnya. Wa hadza la yujibu tahrim, dan ini tidak menyebabkan keharaman. Fa in at'ama al-jalalah ta'aman, kalaulah jalalah itu, kalau diberikan makan jalalah itu makanan tahiran yang suci, wa taba lahmuha, dan baik dagingnya, lam yukrah, maka tidak dimakruhkan, seperti apa yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas ila akhirih. Maksud panjang, tak boleh nak baca semualah. Lalu asahhuhuma inda jumhur wa bihi qata' al-musannifu wa jumhur al-iraqiyyin wa sahahu ar-ruyani wa ghairuhu minal muta'ammin annahu karahatut tanzih. Jadi lalu dia sebut yang paling sahih antara dua pendapat dalam mazhab Syafi'i ini, dan ini menurut jumhur ulama dan juga yang telah dipastikan oleh Imam Syirazi sendiri dan jumhur ulama Syafi'i di Iraq, dan disahihkan oleh Imam Ruyani. Imam Ruyani ini adalah pengarang kitab Bahrul Madhab, termasuk mutaqaddimin, orang yang awal, dan selainnya daripada kalangan ulama-ulama yang muktamad, bahawa hukumnya hanya karahatut tanzih, makruh tanzih. Dan ini yang disebut oleh Imam Rafi'i dan disahihkan oleh majoriti ulama. Menurut pendapat yang kedua, karahatut tahrim. Ini yang disebut tadi, hurima tu diharamkan tu berarti makruh tahrim. Ala sawab makruh tahrim bila Imam Nawawi quote. Sebab ini kalam Imam Nawawi sendiri. Pendapat dia ada dua. Pendapat pertama itu adalah makruh tanzih, halal lah makruh tanzih. Yang kedua makruh tahrim. Ini karahatut tahrimin qalahu, dan ini pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi wal Qafal, dan Imam Qafal, dan disahihkan oleh Imamul Haramain dan Imam Ghazali dan Imam Baghawi. Wa qila hadzal khilaf fi ma idza wujidat ra'ihatun najasah bitamamiha. Dari khilaf ini dikatakan khilaf ini hanya berlaku apabila ditemukan bau najis dengan sempurnanya. Betul-betul binatang tu, kambing tu atau ayam tu, bau tu memang bau najis. Jadi dia banyak sangat makan najis, bau najis. Itu pun makruh tahrim. Bukanlah haram mutlak tu, bukan. Tak, sebab ada yang salah faham, diingat binatang seperti ini terus haram. Sebab sepatutnya dalam mazhab Syafi'i disunatkan untuk di kuarantin. Kan? Sebelum sembelih di kuarantin dulu seberapa waktu untuk dia balik-balik. And then baru sembelih. Ini yang dianjurkan, mustahab. Berarti itu najazah fa in kunta ra'iha mawjudah lam tadurra qat'an qala ashabuna walau hubisa ba'da dhuhrini wa zahiran summa zuya fala karaha. Kalau contoh dia bau tersebut itu bukan sebab najis kot, sebab apa? Dia memang binatang tu bau dia busuk. Contoh dia. Jenis ayam ni memang bau dia busuk. Bukti dia, lepas kita bau bacin, kita ambil dia, kita pisahkan dia, kita kuarantinkan dia. Contoh dia, dah kuarantin lama pun memang bau macam tu. Nak buat macam mana? Kambing tu macam tu kot. Contoh dia, ayam tu macam tu kot. Maka dalam kes ini fala karahata, tak ada makruh sama sekali lah fiha qat'an, secara pasti. Qala ashabuna ila akhirih. Ini panjanglah kalau nak baca. Okey. Lepas tu dia sebut di page 83 tu far'un, tengah-tengah tu saya baca sikitlah yang tengah sikit. Far'un fi madhahibil ulama fil jalalah. Dalam mazhab para ulama dalam binatang jalalah ni, yang seperti benar-benar telah kami sebutkan, sesungguhnya mazhab kami, sesungguhnya kalaulah dagingnya itu berubah, maka dia makruh tanzih menurut qaul ashah. Dan dia tidak haram. Sama ada dagingnya itu, susunya itu, telurnya itu, tak kisah. Dan ini yang disebut oleh Hasan Al-Basri dan Malik dan Daud. Begitu juga tidak haram apa yang disiram daripada pokok buah dengan air yang najis. Contoh dia apa?
apa nama dia, baja baja kan datang dia najis. Saya pun tak tahu, tapi orang rumah ni dia sekarang suka tanam macam-macam, dia tanam. Dia kata ni dari benda-benda najis lah. Saya pun ya. Saya pun tak tahu. Tapi betul, hukum dia tak ada masalah. Menurut Imam Ahmad, yahrumu lahmul jalalah walabanu hatta, iaitu menurut Imam Ahmad haram daging jalalah dan susu dia sehinggalah dia itu dikurung, di kuarantin selama 40 hari. Dan dia juga berpendapat haram pokok buah ataupun tanaman yang disiram dengan air najis. Wallahu alam. Itu menurut Imam Ahmad. Mazhab Hanbali, kamu mazhab Hanbali ke? Ini kita kena tanya. Jadi contoh dia, orang pertikai, macam mana ustaz kalau kita ada ikan keli, dia makan daging babi ustaz, tak makan benda lain kecuali babi saja. Kita dengar orang Melayu dengar macam, oi ni orang najis, haram. Kita berpendapat ni kena ada ilmu Syekh. Kan kalau anak mazhab Syafi'i halal. Sebab apa? Belut ikan keli tu memang makan benda najis. Makan benda najis. Dan dia binatang air. Dia binatang air. Binatang air ni memang makan benda najis. Hatta dia bangkai pun halal. Dia tak makan benda lain ustaz, makan benda haram je. Nak tanya sekarang, dekat laut ikan ni makan apa? Makan ikan lain. Hannibal. Dia binatang yang makan sejenis. Cannibal. Cannibal. Dia makan yang sejenis dia. Itu ikan. Halal tak? Mana ada istilah, kalau ikan tu makan sesama ikan, kita tak boleh lah, tunggu dulu. Kan? Kuarantin pun tak perlu kuarantin. Kalau ikan, yang ada kuarantin adalah binatang darat. Contoh dia kambing. Kambing ini dia makan rumput. Tiba-tiba dia pergi makan tikus. Tiba-tiba dia makan tikus tak? Macam mana? Patutnya dia tak boleh makan tikus lah. Sebab kalau binatang makan binatang samuk, apa bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia buaikan buah, binatang buah. Binatang buas ini haram dimakan. Kan? Harimau. Singa ni haram dimakan. Sebab apa? Dengan ada, yalah, dia pemangsa kan, dia makan mangsa kan, dia makan buah. So lepas tu kambing tak ustaz, memanglah kambing tak. Tapi tiba-tiba kambing ni pergi makan benda lain, pergi makan daging. Contoh dia kan, makan benda buah lah contoh dia. Ni macam mana? Dia bukannya buah, mungkin dia makan. So ulama kata dia disuruh kuarantin. Kalau tak kuarantin makruh. Itu boleh. Dia kuarantin. Kalau dia tak kuarantin makruh. Ini taghayyur lahmi dan cuma mazhab Hanbali haram lah. Dan saya tak faham kenapa kita dalam mazhab Syafi'i kena intikal mazhab Hanbali dalam bab ni. Just because dengar makan babi. MC babi gitu. Tak, makruh lah. Tapi iyalah, kalau makruh berarti kita tunggu. Betul lah, kita ambil dia, kita suruh dia kuarantin, selesai. Jangan haramkan. Mazhab Syafi'i tak ada keperluan untuk intikal mazhab dalam bab ni. Wahtajja ashabuna li adami tahrim anna ma ta'kuluhu ad-dabah min at-tahirat yatanajjasu idza hasala bi karshiha wa la yakunu khidauha illa bin najasah. Jadi apa alasan hujah menurut mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, yang menyebabkan tidak diharamkan? Kerana apa pun yang dimakan oleh binatang dabah, iaitu macam lembu, kambing dan lain-lain, daripada benda suci ni, dia akan jadi najis juga. Betul? Kan? Mana dia tahu rumput tu suci tak suci ke apa ke? Rumput mutanajis. Rumput suci tak? Memanglah rumput suci. Tapi kalau ada kencing kambing kat situ, kawan dia
bagi makan, kan mutan najis. Dia makan juga. Di mana beza dicucikan dulu? Tak. Dia makan juga. So, makanan dia ini tidak memberi dia adalah mesti najisnya, mesti kena najisnya. Mutan najis lah. Dan dia tidak la yu'athiru dzalika fi ibahati lahmiha. Dia tidak memberi kesan dalam memberi kesan pada keharusan makan daging dia, susu dia, telur dia. Kerana najis yang dia makan itu dia bertempat pada tempat berjalannya makanan, dan dia ini tidak bercampur dengan daging. Wa innama yantashi al-lahm biha wa dzalika la yujud. Ini tidak menyebabkan tahrim. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Sebab tu kita kena betul-betul teliti ibarat-ibarat ulama. Sebab tu saya kata dalam ifta, istinbat hukum, kita nak bagi pendapat hukum, berfatwa dan lain-lain, first kitab turas ni kita kena korek kitab turas sehabis-habisnya untuk pasti tahu pertama apa sahaja khilaf pendapat dalam mazhab tersebut. Kita Syafi'i, mazhab Syafi'i, apa pendapat sahaja? Mungkin ada 3. Sebab kalau kita baca mahali, kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i ini ada 4 akwal. Kadang-kadang 3 akwal tu biasa, 2 tu memang selalu. Kan? Kadang-kadang ada 4 akwal. So kita kena cari. Lepas tu kita kena tahu asbabul khilaf, atau kita panggil ilat atau tahriru mahali niza' dia. Kenapa boleh terjadi khilaf? Ilat hukum dia apa? Ini contoh dia. Kalau kita setakat, bukan nak memperlekeh, tapi contoh dia, kita hanya merujuk kasyifatus saja atau sifat safinatun najah. Ini adalah kitab untuk ibtidai. Tak cukuplah untuk istinbat hukum. Kan? Yaqut Nafis tak cukup untuk istinbat hukum. Tapi ialah syarah Yaqut Nafis baguslah kita rujuk sebab dia ada isu contemporary. So boleh kita baca, kita rujuk. Tapi ingat, kita tak boleh ambil hanya itu saja dah titik. Tak, you cannot close your eyes. Kita tak boleh tutup mata kita pada yang lain. So kita kena belik. Ini tugas. Sebab tu di dalam Basun Masail sebenarnya bukan isu perdebatan tersebut, adalah bagaimana kita mencari hukum dalam kitab turas itu yang lama. Seminggu, 2 minggu, 1 isu seminggu. Means kalau kami di pondok ni, kitab mazhab Syafi'i ada berapa? Ada 100. Selagi kau tak baca 100 kitab ni, kau jangan cakap. Itu bahasa kita. Maksud dia bukan mengaji 100, itu tak habis-habis Ustaz. Bukan. Maksud dia, contoh dia, kita nak tahu hukum jalalah. So what you should do? Kita kena buka 100 kitab ini bahagian jalalah. Belik semua kitab ini, mana yang sama kita kelompokkan satu. Kaul 1, kaul 2, kaul 3, kaul 4. Lepas tu kita ambil, cari ilat. Sebab ada yang tak sebut ilat. Contoh dia Minhajul Talibin, dia tak sebut. Dia umum je. Yang tadi harap dah ni. Asah dah tak sebut. Syarah dia akan sebut. So kena baca syarah dia. Yang baru boleh tahu. Sebab benda ni kita tak nak ikut perasaan, menentukan hukum kerana rasa-rasa. Tak boleh. Ini saya tak suka isu tarikat. Oh ini pelik lah, rasa pelik kita sesatkan dia. Boleh tak macam tu? Ini teruslah. Ini jadi fallacy, tuan-tuan dan puan. Ada orang yang hanya sebab mengaji dengan ustaz, tak ustaz pun, aktivis. Oh dia dengar ni macam pelik lah je ni, kita sesatkan dia. Boleh tak macam tu? Saya kata boleh orang macam ni. Duduk dulu bahas hukum, jom buka kitab. Tanya tak? Jumpa duduk tanya tak satu-satu hukum? Ni kalau tak jumpa duduk tak payah cakap lah. Aktivis macam mana, duk berjuang macam mana hukum Islam, tapi kalau tak tahu fiqh tak payah cakap lah. Ini so misalan dia. Kita based on facts. Dan kena cari. 100 kitab cari. Ini tak nak cari rasa-rasa, tak boleh lah.
Sebab tu saya kata, ni contoh dia. Sebab apa? Sebab ada yang berpendapat jalalah ni haram di Malaysia. Ma'arraghmi, walaupun kita tahu kita pegang pada mazhab Syafi'i, melainkan dia nak pindah mazhab Ahmad bin Hanbal. Kabarlah kita pilih mazhab Ahmad bin Hanbal dalam fatwa tersebut. Atau bukan pendapat, bukan fatwa, ni pendapat peribadi lah. Ini contoh dia. So ini jelas. Pendapat C, tafsir. Berlaku perubahan warna, bau, rasa pada daging khilaf. Jadi kalau berlaku perubahan warna, bau, rasa pada daging khilaf. Al-asah halal bersama makruh tanzih, muqabilul asah makruh tahrim. Sama lah ibaratnya. Tidak berlaku perubahan, tak halal tanpa makruh. Referensi dan ibarat sama seperti pendapat B. Lalu pendapat C meletakkan syarat orang yang menyuntik mestilah orang Islam. Sebab apa dia pakai ibarat? Walahu it'amu maitatin linahwi tairin la kafir. Oh, dia pakai ibarat dalam kitab Fathul Mu'in. Iaitu boleh baginya memberi makan bangkai seperti burung, tidak kafir. Itu pelik saya. Kenapa ibarat ni macam ni? Ini hujah dia. Lepas tu jawapan daripada Musahih. Pendapat C ditolak kerana ibarat itu di atas bermaksud tidak boleh menjamu bangkai. Oh, dia salah ibarat. Dia salah ibarat. Ni tengok ni. Bagusnya Ustaz Manan ni, dia punya tim lah. Maulana ni. InsyaAllah Ustaz Manan ni sahibul fadilah lah sekarang. Dia jadi ahli jawatan kuasa fatwa. Bukan jawatan fatwa, tapi di negeri wilayah tak dipanggil fatwa, dipanggil ahli jawatan kuasa perundingan hukum syarak wilayah persekutuan di wilayah persekutuan di Kuala Lumpur lah, di wilayah persekutuan ni Putrajaya, wilayah Kuala Lumpur dan Labuan. So dia dah sebut dah, ni ibarat yang pendapat C, walahu it'amu maitatin linahwi tairin la kafir. Dia kata pendapat C, ibarat tersebut ditolak kerana ibarat di atas bermaksud tidak boleh menjamu bangkai kepada orang kafir untuk dimakan. Bukan tidak boleh makan binatang yang diberi makan atau suntik oleh orang kafir. Tengok. Ni pentingnya meneliti ibarat tersebut. Ini tugas perumus. Bila budak-budak ni kadang, kat Indonesia pun sama, bukan sebab dia careless, kadang-kadang sengaja. Budak-budak ni terlebih pandai. Sebab ni budak kan, dia pelajar pondok lah, maksud dia ustaz pondok ke pelajar pondok, dia nak saja nak kona tu, dia cari ibarat yang dia boleh kona. Dia ingat dia boleh kona. Tapi seorang perumus di dalam bahasa masail, dia kena equip with years of experience in fiqh. Dia kena berpengalaman bertahun-tahun untuk memahami fiqh. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. So dia kena macam tu. Pendapat D, tafsir. Berlaku perubahan warna, bau, rasa pada daging khilaf. Al-asah menurut Imam Nawawi makruh. Muqabilul asah menurut Imam Rafi'i haram. Oh, sebab apa? Sebab Minhajut Talibin ini adalah ringkasan atau kesimpulan dan review lah, lebih kurang feedback or review daripada Imam Nawawi terhadap kitab Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i dia ada karang kitab Muharrar. Dia ada karang kitab lagi satu nama dia Syarah Kabir tersebut. Kan? Al-Aziz bi Syarhil Kabir, syarah kepada Imam Ghazali yang berjudul Al-Wajiz. Kan? Al-Aziz fi Syarhil Kabir atau fi Syarhil Wajiz atau ala Syarhi ala Al-Wajiz or something. Jadi kerana kita nampak matan tadi Minhajul Talibin kan, iaitu hukum dia apa? Haram, hurima, diharamkan. Wakila yukrahu. Kan? Dia kata macam tu. Lepas tu al-asah qultu, al-asahu makruh. Kan? Tadi yang ibarat awal tadi. Ini pendapat dia jelaskan. Menurut Imam Rafi'i haram. Berarti yang dikata hurima tadi itu adalah pendapat Imam Rafi'i. Tidak berlaku perubahan warna, bau dan rasa pada daging, halal mutlak. Ni ada bincang dengan kawan-kawan dalam Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, perlunya untuk buat daurah khusus
dia panggil, kalau di pondok kami dipanggil rumus mustalah fiqh Syafi'i. Ilmu membahas tentang istilah-istilah fiqh. Itu secara literal, tapi dia bukan berhenti di situ. Dia akan terang sejarah, konstruk hukum, kitab-kitab muktabar dalam mazhab Syafi'i, lalu rumus-rumus dia. Kan, mimraq tu siapa, ni siapa, ni siapa. Lalu dia tambah dengan ibarat kaza kan, ada al-asah muqabilul asah, as-sahih muqabilul sahih, derajat dia apa, itu perlu dikursuskan. Dulu waktu saya balik dari Indonesia pertama tahun 2010, and then waktu itu saya ingat saya dan kawan-kawan dari alumni Pondok Pasir Tumbuh, dia orang belajar benda tu, cuma ialah belajar tersendirilah kan, belajar tersendiri. So diorang memang kata kita perlu explain kepada pelajar-pelajar lebih dalam. So kita bawa Kiai Yasin Ashmuni waktu itu. Guru saya lah, rahimahullah, dah meninggal sebab Covid. Oh, dia alim, dia karang lebih dari 200 kitab berbahasa Arab. 200 kitab saja. Dia di Kediri, dia pakcik kepada salah satu zuriah daripada pondok saya. So saya memang mengambil ilmu dari beliau jugalah, memang orang yang alim. Anak dia belajar kat Mauritania, saya urus lah. Ni. Tapi sekarang anak dia terpaksa balik jadi kiai. Muda lagi muda saya. Umur dia tak sampai 30 lagi. Dah jadi kiai lah. Tak tahu dah kahwin ke belum, saya tak tahu. Tapi nanti saya pergi Kediri, minggu depan saya pergi Kediri, saya kena jumpa dia. So dia memang karang kita buat daurah khusus 1 hari. Benda ni, sejarah, semua ni lah dalam mazhab Syafi'i. Supaya orang bila berijtihad ni, dia bukan sewenang-wenang ni. Dia ada method dia. Kita nak istinbat hukum ni ada method dia. Dia bukan pakai langgar je. Penyakit sekarang ni kita dalam bagi pendapat dalam mazhab Syafi'i sekalipun di Malaysia ni, belum apa-apa kita dah intiqal mazhab. Kan? Belum apa-apa kita dah ambil mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dah lari. Syafi'i ni tak habis lagi. Itu satu. Yang kedua, baca kitab mazhab Syafi'i kadang salah faham. Ini penyakit yang paling besar. So tak boleh macam tu. Sebab itu perlu bagi saya, apapun kertas kerja dalam pemfatwaan, dia perlu review dia tu tak boleh sekejap. Dia kena betul-betul melalui proses yang panjang, mengurai kembali, meneliti kembali. Sebab kalau dah kena keluarkan fatwa, kalau dah gazet lagi teruk. Maksud dia, gazet ni warta. Warta ni means dia dah ditadbikkan. Takut-takut kalau ada benda yang kita tersalah. Sebab itu kita perlu kepada apa? Perlu kepada pembacaan berkali-kali juga. Macam masuk don lah. Bacaan pertama, bacaan kedua kan. Sebab itu kami di Selangor, kita memang ada pemurnian serat, kita ada 3-4 mesyuarat. Dah habis semua tu, balik-balik ke Jawatan Kuasa Fatwa balik. Tengok balik serat yang dah jadi tu. Minta pendapat lagi tu. Untuk make sure betul-betul matang. Sebab kita betul-betul kita kena jaga dalam bab ini. Ini kalau kefatwaan. Tapi yang saya nak sebut ni bukan fatwa, mengajar kat masjid dan lain-lain. So you have to go through. Kita tak boleh tutup, saya hanya ambil Ar-Ramli. Tak boleh. Saya ambil Ibn Hajar. Tak boleh. At least kita kena buka. Menerima khilaf. Saya pilih pendapat Ibn Hajar, tapi saya iktiraf ada khilaf. At least. Supaya kita tak jadi jumun. So kita kena open. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hasyiah I'anatit Talibin, Minhajut Talibin, Kifayatul Akhyar. Ini ibarat dia. Ibarat yang pertama daripada Hasyiah I'anatit Talibin. Wa ibaratit tuhfah ma'al asli. Wa idza dhahara taghayyuru lahmil jalalah ay ta'mihi aw launihi aw rihihi kama dzakarahu al-Juwaini. Apabila zahir perubahan daging jalalah tadi, iaitu rasanya, warnanya, baunya, seperti yang telah disebutkan oleh Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain maksud dia, wa'tamadahu, dan diiktimadkan atau diiktimadkan oleh jam'un mutaakhirun, segolongan ulama yang mutaakhir, wa man iktasara 'alal akhir, barang siapa yang beriktisarkan yang pendapat yang terakhir, iaitu tadi arada al-ghalib, maksud dia al-ghalib. Jadi dah hampir keseluruhannya bertaghayyur tadi. Fa illam yadhhar, kalau tidak zahir, ma
dzikra, apa yang telah disebutkan, maka tidak ada makruh sama sekali. Wa in kanat, walaupun ia tidak memakan melainkan najis. Means kalau daging tersebut tak berubah, walaupun la ta'kulu, walaupun dia tidak makan illa najasah, melainkan najis. Jadi dia tak makan kecuali daging babi. Hatta sampai macam tu. Wasakhlatu al-murana billah bani kalau ila akhirih. Maka walaupun tidak ada makruh. Sampai macam tu Syekh. Tak ada makruh terus dia kata. Tak ada makruh. Ini. Lalu pendapat dalam kitab Minhajul Talibin, wa idza dhaharat ghairul lahmil jalalah hurima. Ini yang saya kata tadi. Hurima itu yang disebut oleh Imam Nawawi merujuk kepada pendapat Imam Ar-Rafi'i. Sebab memang kita kena belajar sejarah. Apa itu Minhajul Talibin? Minhajul Talibin ni adalah kitab yang Imam Nawawi ringkaskan daripada pendapat Imam Rafi'i dalam kitab Muharrar. Kan? Kalau tak salah kitab Muharrar. Imam Rafi'i dia 2 ke 3 kitab, saya tak ingat. Dia ambil dari Muharrar kalau tak salah. Dan dia bagi feedback dia. Sebab tu dia ada kultu. Kultu tu aku berpendapat. Means dia bercanggah lah. Walaupun dia karang tu bukan pendapat dia. Dia karang ni dia nukil. Rafi'i dijawab. Dia bagi feedback. Itulah khilaf fikih ni. Waktu saya kadang dululah memang saya fikih ni, masya-Allah, kita setiap pagi malam saya bagi malam fiqh. Tapi Allah SWT pindahkan saya ke usul dia, tak boleh buat apa. Dah lama. Jadi bagus juga bila mengajar ni kita naikkan malakah. Malakah ni kemampuan diri kita dalam bab fiqh. Hurima wakila yukrah, dikilkan makruh. Menurut kil kan kaul dhaif. Kan? Kalau orang berhenti dekat wakila yukrahu, dia akan kata pendapat Nawawi yang kata makruh tu kil sebenarnya. Dia kata macam tu. Padahal kalau dia baca letus terus kul tu menurut aku al-asahu yukrahu, yang lebih asah itu makruh, dimakruhkan. Wallahu alam. Okey, far'un ni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ini dah mutaakhirin dah. Kifayatul Akhyar ni dah mutaakhir sangat dah. Apa dia kata? Far'un tukrahu dabatu al-jalalah. Dimakruhkan dabah jalalah sawaun syad, sama ada dia itu syad atau syad tu kambing atau sapi, lembu atau ayam dan selainnya, kerana sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan jalalah dan susu jalalah. Jalalah ia adalah yang banyak makan benda yang najis, benda kotor. Naha, tengok. Hadis tu naha tu larang. Hadis Nabi kalau larang belum tentu haram. Ni. Bagi Nabi, kan kita belajar dalam ilmu usul fiqh. Kalau hadis Nabi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaza'i. Qaza' itu potong separuh rambut biar separuh. Datang orang yang tak tahu usul fiqh, dia tunjuk, tengok ni, ada orang potong rambut macam ni, ini haram hukum dia. Ulama kata apa? Imam Nawawi, bukan Aiman. Imam Nawawi kata naha dalam hadis itu tidak menunjukkan haram, menunjukkan makruh. Sebab apa? Kerana potong rambut ni benda yang bersifat tabiat basyariah. Takkan hadis tu naha kita terus haram. Samalah dengan jalalah. Tak Ustaz, saya nak ambil zahirul hadis. Usul fiqh kau nak buang mana? Usul fiqh ni penting. Metodologi usul fiqh, metodologi ijtihad ni penting. Sebab tu kena usul fiqh ni kena bagi pelajar-pelajar kita kuat usul fiqh. Kalau saya lah yang jaga silibus di Malaysia ni, kalau saya syarat form 6 term ni usul fiqh tu minimum tu al-luma' khatam. Tak payah buat silibus baru. Luma' form 1, form 2 waraqat. Form 3, form 4, form 5, form 6 luma' cukup lah. Ghayatul wusul lah minimum. Nanti masuk universiti baru jam'ul jawami'. Tak apa, tak ada masalah. Minimum. Tapi kita sekarang stam habis form 6 masih waraqat. Tak cukup. Bukan. Yalah, waraqat tu basic. Waraqat ni kitab paling kecil usul fiqh.
Qawaidul fiqh tu, faraidul bahiyah, asbah wa nadhair minimum lah kita khatamkan form 6. STAM masuk dia, STAM minimum. Baru betul. So kita ni terlalu dalam bab pendidikan agama ni, fiqh, akidah, tasawuf, bahasa Arab, form 6 ni kalau dekat Indonesia masih ibtidai. Terus terang saya kata, STAM ni masih sanawi, tak sampai sanawi lah, ikdadi kalau kat Indonesia. Kita kalah dengan dia orang. Sebab tu dia pergi ke Morocco, pergi ke Azhar, relax je boleh dapat hebat. Kita tersendat-sendat. Apa nak jadi? Ini masalah dia. So how we betulkan balik kita punya syllabus. Far'un tukrahu daba, ini dah naha Rasulullah SAW albaniha wa jalalah, ini dah kadza qalahu, begitulah pendapat yang telah disebutkan oleh Syekh Abu Hamid iaitu Imam Ghazali, wa qala ghairuhu, dan kata selainnya, hiya allati ta'kulul, ni adalah apa, binatang yang banyak makan benda najis, wa atlaqu dzalika summa al-qarahah. Nah, lalu makruh manutatun bi taghyir raihah, dia adalah mengikut kepada perubahan bau dan rasa bacin dia dan lain-lain. Nah ni. Nah itu rujukan dia dekat situ. Lepas tu dia wa illa fala wa kadza sahahu an-Nawawi fi asli radah wa hal an-nahyu an akli jalal tahrim aw lil karah wajhani. Dia kata, apakah dalam hadis larangan tadi, nahyun tadi, naha tu cegahan tadi pada Rasul itu tentang makan jalalah ini adalah untuk haram atau untuk makruh? Ada dua wajah. Yang disahihkan Nawawi, dia adalah untuk tanzih sahaja. Ilat dia sesungguhnya larangan itu innama kana lin najasati wa ma ta'kuluhu minat tahirat yang jusufikal syihaf ala. Ini hilat dia sama yang saya dah jelaskan tadi. Sama. Tetap tidak haram. Wa sahhaha ar-Rafi'i fil muharrar iza jafa la yahmu akluhu. Wa sahhaha ar-Rafi'i fil muharrar tab'an lil Imam wal Ghazali wa ghairihi ma at-tahrim. Imam Rafi'i mensahihkan di dalam kitab Al-Muharrar. Betul lah saya kata tadi. Yang saya kata awal tadi, Imam Rafi'i bermadhab dalam Muharram haram. Sebenarnya saya tengok Minhajul Talibin. Ternyata dalam Kifayatul Akhir disyarahkan. Memang betul, Imam Rafi'i mensahihkan dalam kitab Muharrar kerana mengikut pada pendapat Imam Al-Haramain dan Imam Ghazali, dan selain keduanya pendapat haram kerana zahiril khabar. Alasannya apa? Zahir khabar naha tadi. Naha zahir khabar kita pegang pada itu menurut Imam Rafi'i. Wali annaha sarat minal khaba'is, kerana ia termasuk dari perkara yang khaba'is, yang buruk. Lakinnahu haka, akan tetapi Imam Rafi'i sendiri meriwayatkan, hikayat itu meriwayatkan di dalam kitab Syarhil Kabir, iaitu Fathul Al-Aziz Syarhil Kabir. Dia syarah kepada Al-Wajiz. Anil aktsarin, Imam Rafi'i meriwayatkan dari banyak ulama, termasuknya ulama-ulama Iraq, masahahu an-Nawawi, yang disahihkan oleh an-Nawawi, iaitu makruh. Oh, ternyata Rafi'i ini ada dua pendapat. Satu yang dia nukil dari ulama Iraq, dan majoriti kita kena tahu Ghazali dan Imam Al-Haramain Iraqiyun, kan, ulama Iraq, itu jelas. Okey, yang berpendapat bahawa hukum dia makruh. Walaupun Ar-Rafi'i mensahihkan di dalam kitab Muharrar kepada pendapat haram, yang dikatakan mengikuti pendapat Imam Al-Haramain dan Ghazali. So you can see khilaf tersebut. Ini kita panggil tanakut lah. Kalaulah benda ni dia masuk perdebatan peramatang di Malaysia hari ini, yang pakai potong sana potong sini kan. Tu dia quote ni, ni kata haram, ni kata ini paradox. Ini dia panggil appeal to contradiction. Itu habis Padahal kita dalam fiqh kita tahu khilaf tu biasa terjadi. Orang boleh rubah pendapat dia tu biasa. Keputusan terpaksa ditangguhkan pada 2 minggu lagi 30 hari bulan. Kita kena tunggu sidang keputusan, insya-Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.